memilih ide sendiri datang. Tapi yang terpilih itu aduh nak berceramah lah ini kan. Dia bilang kalau dalam dewan suasana macam dalam surau sibuk kan. Ada yang duduk bergabung, ada yang duduk dia lah jaga-jaga. Dan di satu dan ini adalah pendekatan yang pertama saya nampak yang mana ada pengajar yang duduk di depan ini contoh yang baik. Biasanya dia duduk di belakang alasan pengawal. Jadi aku ingin belajar duduk di belakang jadi orang belajar yang pengawal yang belajar. Ada yang komen aku saya dengar itu komen yang pertama. Selalu saya kubur dan saya kata tadi lama tu bisikan-bisikan. Saya dengar pada mesin mana tinggi. Saya memang tahu itulah komen yang pertama. Sebab dalam tinggi kan dalam kita tak tinggi. Jadi sebab saya pilih untuk di kalau orang ajar nanti ni buat gemuk kan nanti ada sangat saya order saya order dengan cakap apa kalau ada gemuknya jadi dari tahu saya lagi kapok pendek dan batu kiki itu pun 9 so memang asal 9 tapi saya menyambung mengajar saya sebab ada semangat dulu saya menyambung mengajar saya di Muhammad Fahid di London dan dulu yang saya sambung di atas saya beliau mudah-mudahan di Syarah jadi saya terima kasih atas kenapa dulu saya banyak masuk kota kan itu masa saya tak tahu apa masuk kalau saya tahu gila tapi lepas masuk di Syarah saya punya kecederaan itu sebagai itu kan ada orang itu lah jadi baru itulah saya masuk tempat media itu punca saya dapat Syamsul Bani sebab ada itu lupa dulu saya macam mana kita malam ini Syamsul Bani boleh kan buat tanya dengan buat-buat Syamsul pun tak Syamsul memang tak kaitan dengan ajar sebenarnya oh ya sebelum tutup saya kena cerita yang saya dapat kepada yang menganggap maaf lalu kita ini adalah antara cinta dan marwah. Cinta dan marwah. Bila sebut pasal cinta, cinta ni kasih sayang, muhabbat kata diri, muhabbatin dalam filem Hindustan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai mahabbah, cinta. Maka kita kalau nak jadi manusia yang berjaya dalam hidup, dua perkara krisis yang perlu kita atasi iaitu krisis keyakinan. Krisis keyakinan dan krisis kepercayaan kita di dalam hidup kita. Apa maksud krisis keyakinan? Bila sebut keyakinan dan kepercayaan merujuk kepada keimanan. Ini memang teknikal sikit dalam kelas memang tak belajar. Saya bagi ini. Maksud tu bila sebut iman memang atau sebut rukun iman apa rukun iman selapa bertasuk jawab daripada Allah dan Rasul dan malaikat kita pada kiamat pada apa boleh jawab tapi soalan untuk ditanya sejauh mana yakin kita pada kepercayaan yang kita sebut tadi rukun iman apa maksud iman? Iman ni maksudnya
Ada seorang Cina datang, aku seorang Islam. Islam kan? Tak ada masalah. Lepas tu bawa pergi ucap Islam kan? Maknanya nak jadi Islam, nak menjadikan kita tu dipanggil Islam, cukup dengan lafaz. Tapi iman, nak kata seorang mukmin tak cukup dengan lafaz, mesti dengan perbuatan. Bukan iman. Kaitan dengan tajuk kita hari ini sebab cinta. Bila sebut cinta, mesti ada perasaan di dalam hati. Maka cinta yang kita nak sebut hari ini, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sebab dengan cinta kepada Allah dan Rasul, kebiasaan insya-Allah dengan izin Allah, maruah kita pun terpelihara. Simple. Selesai kerana kita berada. Saya tinggal satu nasyid. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecerdasan. Marilah kita semua cinta lima perkara. Apa yang aku? Terima kasih. Kawan kita mana tu? Dagang lagi dibuat. Tapi kat sedikit. Dagang memang kita buat tak baik. Bagus. Kita ni kadang-kadang kita dagang, kita buat kan? Bagus. Ada tak ada sedikit itu saya kata terima kasih. Jadi sebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sebab dalam cinta kepada Allah, kasih sayang kita kepada Allah, sebab kita kata kita beragama Islam, yang kita sembah Allah, tapi banyak perangai kita macam tak percaya. Kalau kita cinta Allah, maka yang pertama mahabbah, kecintaan kita kepada Allah mengatasi segala-galanya. Apatah lagi mencintai isteri atau suami, lebih lagi sebenarnya cinta Allah. Apatah lagi bercinta dengan cinta-cinta monyet. Allah kata hari ini dia tak datang kelas pun. Bila tidak terlihat wajah, rasa macam nak demam satu badan. Cinta monyet dulu. Tak payah. Saya nak beritahu korang jaga hidup masing-masing. Sebab walaupun korang ni kalau kita compare juga begini dah perempuan kan, best friend forever. Tanya lah ni cikgu-cikgu, tanya semua. Semua orang ada kawan baik waktu sekolah, ada kawan baik waktu kat kolej, kat institut, tapi mana dia orang? Masing-masing hidup selesai. Sampai sini ada kawan minum, dia kawan minum. Ini masih sama kan? Dia dah ada dulu dia. Mana dia bertukar aku dia tak mahu orang ni tak mahu kawan. Sebab tak sampai masa itu. Sebab yang kekal kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melihat ibadah kita, jaga. Orang lelaki jaga ibadah. Apa hal tak orang lelaki mirip tak berhenti. Orang perempuan pun jaga ibadah. Semua orang jaga ibadah. Sebab kami kita kepada Allah SWT. Dan yang tiga tawakal kepada Allah. Sebab nak berjaya dalam hidup ni ada lima. Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba boleh berjaya. Tanyalah pengajar-pengajar macam tiba-tiba dah boleh belajar. Macam baru semalam dia jual dengan kita mengangkat orang. Ya Allah, kenapa mengangkat orang ini? Masa mula-mula dapat kan, masa mula dapat offer masuk ILP kan cik, buat kena imak ke? Tiba-tiba dah masuk ILP. Macam baru semalam dia sekolah. Kita kadang-kadang gemar nak sesuatu
Dah habis saya pergi, yes, nak kerja. Dapat kerja, tak ada lah. Mengajar, mula dapat suatu posisi. Dapat mengajar, dapat kerja, dapat kerja. Tapi bila mengajar kan, kenapa nak mengajar dia orang? Yang belum kahwin, dia aku nak kahwin. Bila dah kahwin, kenapa aku kahwin? Dah kahwin dia dah nak ngandung. Dia nak ngandung, Allah kahwin ngandung. Tanyalah dia lah baby ni nak keluar. Bila baby ni keluar, kenapa tanpa keluar? Ayah dah tercakap, Abah, Umi, Mama sebut. Bila budak tu tak boleh cakap, kau boleh diam. Ayah dah berjalan, takdir, sudah budak tu berlalu. Sangat buruk. Hidup kita berjatuh, prosesnya panjang tapi tidak akan lalu. Yang kedua, perlukan komitmen. Nak menjadi perlukan komitmen, kesungguhan kita belajar. Tak boleh main-main komitmen. Ketiga, sebab apa komitmen itu ada? Sebab ingat, mak ayah kita setuju kita belajar dekat kami dengan satu pesanan, iaitu amanah. Amanah suruh belajar. Tak payah nak bercinta sangat. Duit belanja pun tak cukup. Sendiri pun cinta ni kan. Ibu nak cinta. Dia kering dia. Terbakar seluruh jambatan. Namun untuk tindakan nikah tidak sedangkan. Komitmen. Yang ketiga, fokus. Dan fokus sebab apa fokus? Sebab dengan fokus kita dapat ambil untuk dunia. Sabar adalah dengan pembelaan cikgu. Jadi sabar. Jadi sabar dengan pembelaan dan belajar untuk kita tahu orang ayat-ayat yang dipakai semuanya recycle daripada zaman dulu. Ayat yang dipakai itulah yang mengajar orang itu pakai. Yang mengajar dia orang pakai pun kena ajar macam tu. 3 ayat popular yang biasa dia orang pakai tu. Apa nak dengan kamu semua? Ayat kedua yang dia biasa pakai. Kamu tahu tak biasa dia berapa hari? Dan yang paling popular, kamu tahu tak zaman saya dulu? Orang yang risau zaman dia orang dulu susah. Itulah yang dibilang. Sampailah saya belajar dekat universiti dulu sama lecturer saya betul lah yang pakai. Yang bila dia mengajar saya dulu belajar law kan. Belajar law dulu memang rasa nak berhenti belajar sebab dia nak ambil law saja sejarah bagus kan. Jadi kalau tulis sekolah tu memang boleh lah saya minat sejarah tak boleh lah. Sebab kami orang tak minat saya sejarah sebab saya pemahaman ingat. Saya sejarah ni cabaran ni perempuan biasanya paling lama pun 20 minit. Masuk minit 21 kita akan berada pada zaman ni cikgu tengah ajar. Tiba dia nampak dalam kelas dah buka jadi stand mata. Yang mengajar tu ada tulis topak. Nampak dulu. Tapi nak memang dia fokus. Kemudian kepatuhan, patuh pada peraturan dan undang-undang. Dan yang kelima, istiqamah, berterusan. Tak boleh hari ini yakin, besok malam. 5 ni kena ada ya, cikgu perlu ingat. 5 tu ada. Salah satu tak kena tak boleh. Proses panjang tak, dia nak cepat kaya contoh ni, dia mencuri. Maka bila dia pergi mencuri, dia dah buang proses yang panjang, dia dah buang kepatuhan pada undang. Maknanya 3 dia ada tengok tak lah. Proses panjang, fokus, komitmen ada, kepatuhan ada, tapi tak istiqamah. Hari ni malam besok aja itu tak boleh. Memang 5 kan? Belajarlah sungguh-sungguh.
Waktu berubah masuk, cek belen tu jadi, cek belen ni. Lepas tu belen dah ada tu. Yang budak perempuan lagi nak siap ajak kawan. Orang kamu. Masuklah. Tapi kalau kayak jiwa besar macam ni juga dia. Orang kalau memang belen dia apa? Business. Atau ada yang capai. Nak berjaya ni kita yang pertama kita kena ada pasal jujur. Sebab saya sebut ni ada kaitan sebab cinta kita kepada Allah. Kita tak akan buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Dan kita tak akan buat apa yang Nabi larang. Syekh Ibrahim Al-Haq menyatakan ada kan kita ni sebab cinta dan maruah. Kalau nak kata kita tadi bercuri, kita buat benda-benda yang menyalahi undang, akhirnya kita lupa cinta kepada Allah. Maruah kita jatuh, orang tak hormatkan kita. Kalau kita tengok kes-kes orang yang kena tangkap pasal pecah mana, pasal duit rasuah dan sebagainya, orang tangkap dia di rumah dengan tahap duit tunai dalam rumah dia berjuta. Orang boleh ambil buku bank dia lah, ada rekod transaksi beratus-ratus ribu masuk dalam bank account. Kemudian orang suruh handphone dia, orang
Yang kaya 36, yang tak berapa kaya dulu sikit itu di dalam 10 atau 12, yang sederhana 24. Dulu kami nak pasang filem itu yang pada pasang sendiri, buat hati-hati. Tukang cing Indonesia. Lepas tu habis kadang-kadang 36, 37, lebih. Habis 48. Kalau dah sampai 40 mana salah. Dia macam pusing kan. Dan kita dulu nak ambil gambar appreciate. Ambil gambar sebenarnya masih cantik. Sekarang ada di sini. Sekarang gambar ni digoreng dari hati. Gambar pinggan yang pang, alhamdulillah, dah sabar. Zaman kita dulu appreciate kalau gambar macam kat sini, lepas tu orang kan, Allah tentang orang jadi berdebar tak nak pergi akhir gambar. Jadi tak? Okey, ada 2-3 lah tak jadi. Okey, tidak kan? Allah, tunggu di gambar. Lepas tu dia gambar semua. Ambil pot yang jadi cantik. Musim cantik dia di gambar. Sekarang ada dalam bar, mentah, bapak tidur, benar sebenarnya. Mana tu dia di gambar sendiri. Macam orang minta, kita dia minta. Aku minta. Saya minta main-main dia minta. Tapi gambar orang lelaki dari dulu memang tak ada inovasi. Orang lelaki kalau gambar kan kita masuk saja. Saya tengok ada kreatif. Jadi orang lelaki tu tak masuk dalam poket. Lepas tu saya nak cerita. Daripada sekolah dia tiba gambar. Atau poket. Kalau perempuan asal gambar dia bermuka serius itu jadi beza. Ada kawan saya dulu, dia tak pegang, dia berkeluarga yang dibuka, dia tak boleh nampak kereta itu besar. Nampak kereta besar memang digambarkan kereta tu macam kereta dia punya. Bagi komponen depan tu, dipakai kereta tu. Macam kereta dia. Dia pun hantar cuci. Lepas 3 hari dia ambil gambar, baru biasa. Dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta ni saya ni. Tapi itulah beza dulu dengan sekarang. Saya siapa bagi tajuk gadget ni pasal kecintaan lah gadget. Kecintaan yang baru. Dah. Saya cakap kenapa kita dulu waktu remaja kita sihat berbanding budak hari ni banyak penyakit. Budak hari ni penyakit sebab dia tidak diajar permainan yang kita main dulu. Saya ceramah dekat LPPKN. Saya pasang slide generasi gadget dan kesan hidup sebelum tu saya tunjukkan permainan kita dulu. Ramai yang dah jumpa ada, mungkin ingat tu. Main tank-tank lah. Fizikal lah, fizikal main tank tu. Kita nak aim tu balik tu biar kita dari jangkau satu lompat. Saat balik masa tu kan patah-patah yang jubin tu. Yang jubin tu iaitu siapa? Yang dia dohong simpan tu. Boleh nampak, yes. Dia pun masa tu fizikal, angkat sebelah kaki, lompat.
Zaman dia orang itu macam apa? Zaman kita dulu waktu main ada waktu main. Pukul 5 tak sabar tunggu. Pukul 5 baru keluar. Hari ni main tak kira masuk. Main futsal mengantak sampai ke subuh. Macam mana kau dah expect bangun pagi nak belajar? Orang dulu main pukul 5 main. 6.30 tu dah berjalan dah. Kita tak tahu pun tak pun 6.30 tengah leka main. Dan dengar dia punya ayat Quran. Boleh dah Nabi WKT last goal. Main bola masuk tu pakai tiang, pakai slipper je jadi tiang. Ikut penjaga gol. Oh tiang. Dia tiang. Sampai bila pun tak pernah main. Masa tu dia ajar kita jadi negotiator. Semua perunding yang baik. Bila bola sepak termasuk majikan. Bukan semua orang boleh masuk rumah. Ada orang kata macam makcik sebenarnya tadi dia lah dia sepak sedang Allah dan cik dia nak ambil bola cik. Dia ada tukang ambil. Bukan semua bola atas orang. Bola. Betul. Kemudian 6.30 boleh berlari. Kadang-kadang ada time yang surau dengan masjid tu tiba-tiba tak bersakit. Tiba-tiba tu hazard untuk keluar kabut balik tu. Balik rumah abang kunci pintu tak boleh masuk. Disiplin. Mana dia berani on TV masa tu masuk rumah diam senyap sunyi maghrib tu solat. Selagi mana abah tak tekan diri nak tengok berita, memang tak rasa nak TV. Sekarang anak-anak tengok TV 24 jam. Itu saya kata macam mana nak cari cintaan kita nak bawa pengaruh yang baik itu. Orang dulu sebab lepas tu mak kita punya sistem bagi abah yang dimakan makanan dah siap sama-sama makan. Hari ni sibuk sangat nak makan sama juga. Bila sebut tentang keluarga, saya sentuh sikit lah. Nak bahagia keluarga tu pula ada 5 kunci yang akan ada. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Sebut pasal kunci rumah. Rumah nak kena ada sistem. Sekarang bila orang dah ada kat ILP, ini rumah kedua orang pun kena ada sistem. Sistem kita dalam agama. Solat jaga. Tak jaga solat macam mana nak harap berjaya dalam hidup. Betul. Kedua, kunci kereta. Kunci kereta. Kita ada kenderaan. Mana ada tuju nak bawa kereta. Kalau nak ke Singapura. Nak ke Gaul. Kalau nak berjaya lah. Itulah hal itu kita setting betul-betul. Aku datang sebab nak berjaya soal nak belajar kerja. Setting pemanduan kereta kita. Kenapa aku nak cinta berbeza hidupkan diri? Belum masa je. Tak payahlah kalau menyanyikan lagu-lagu cinta kepada kasih. Malam graduasi. Betul-betul main gitar. Grand. Saya juga lagu ni khas buat dia di meja sana. Gini dah. Nampak. Dia bunyi greng. Bilang tari menyinari sendu. Terasa kehingga hari ini. Indahnya ku rasa bila kau di sisi. Teringatku di masa lalu.
pejabat. Masuk kunci pejabat, cari sumber pendapatan yang baik. Itu sebabnya kau ada dalam keadaan ini, supaya besok kedua boleh menepati cabaran hidup yang makin mencabar pada hari ini. Belajar rajin-rajin, dapat ijazah bagus, dapat kerja yang baik-baik kerana pendapatan yang halal. Mudah-mudahan murah rezeki. Itu masuk kunci pejabat. Keempat, kunci syurga, jaga ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan yang kelima, kunci spare. Dalam keluarga, kunci spare maksudnya bukannya kunci bukan seorang yang pegang, semua orang kena ada kunci. Anak mainkan peranan, isteri mainkan peranan, ayah mainkan peranan, seluruh keluarga mainkan peranan. Tadi saya tak ada begitu pasal Nabi bagi tiga diri orang mukmin. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Dan yang ketiga, kami pesan nak jadi orang mukmin, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada diri. Itu yang paling susah. Tapi Nabi dah buktikan Nabi boleh buat. Ingat tak Nabi dari perempuan dua pakai haram dan ingat tak macam Nabi kena balik dengan baju di Taif, tapi Nabi tak ada nak balas balik. Nabi tetap baik. Dan sekali itu Nabi nak tolong satu makcik berbangsa Yahudi di pasar. Makcik, boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya daripada Mekah. Makcik daripada Mekah? Dia bilang, makcik Yahudi ni juga. Dia bilang, di Mekah semua muda jahat nama dia Muhammad. Jahat kau nama Muhammad. Nabi kita senyum, Nabi pun angkat orang. Sampai ke rumah dia letak orang, makcik tu nak bagi upah. Nabi upah ni, tak apa makcik saya ikhlas. Baiknya anak ni, siapa nama anak? Saya lah Muhammad, makcik sebut tadi, Yusuf dia. Itu sebabnya Nabi kalau perjanjian kita tengok kan, apa dia agama Madinah dan perjanjian Nabi ajak orang tanda tangan ni sekarang banyak kamu setuju sebab akhlak Nabi yang baik. Di Taif Nabi paling nampak berdarah-darah sampai penuh kasut Nabi dengan darah. Kalau dia suka Muhammad juga tak keluar darah. Kemudian malaikat tanya, wahai Muhammad, kau nak aku timbulkan masyarakat Taif ni dengan bunuh dia mati? Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman, mungkin juga nanti keturunan mereka, anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Nabi sabar, Nabi tak balas. Begitu juga makcik yang buta, makcik yang buta maki haram Nabi setiap hari. Sahabat-sahabat marah, Nabi kata biarkan. Biar satu hari itu Nabi pergi makcik yang biasanya dia biasa pada pukul sekolah pula dia tak sihat, dia sakit parah, jangan. Dan dia pergi rumah suap makan. Cuba kalau itu diberi pengobatan dan menyuapkan orang yang maki haram itu setiap hari. Macam mereka kaedah suapan ni. Sampai situ ganda atau pakam kata bersama. Yang tu akan kan. Tapi Nabi dan Nabi suapkan penuh kasih sayang. Berdasarkan kisah-kisah yang disampaikan Israelian dan Nabi akan masukkan makanan dalam mulut dia di rumah-rumah, lembutkan, dan Nabi suap perlahan. Kalau maknanya kalau berlapis itu Nabi tarik sikit. Alhamdulillah. Isteri menyuap suami jam 2. Ingat tadi saya sebut tadi yang pertama junjung, jangan ada ini pun. Tak datang cakap tak datang, tak siap kerja cakap tak siap kerja. Hidup kita ni jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain betul-betul. Tu yang cikgu jadi faedah dengan anak murid tu, semua tak akan bersalah. Kelas ada apa soalan? Memang tak ada. Jangan risau. Mula tadi bawa koma. Kelas saya tanya dia soalan tak? Yang seorang tu siap terima orang lain ni. Macam soalan tu tak tunjukkan dia. Lepas tu kalau seorang tanya
berjaya bukan itu. Bukan itu. Ada orang belajar sampai nak mandi saja. Lepas tu dia keluar tak ada kerja. Orang main rezeki masing-masing. Ikhtiar usaha betul. Buktikan kepada orang tua tu kita boleh jaga. Hatta budak-budak dekat sekolah yang berdiri. Saya ceramah kat rumah. Ada budak beberapa orang keluar masuk mesti berjaya masuk oleh dana negeri sebab nak ajar budak-budak macam mana nak berjaya. Bukan masuk neraka. Mana masuk ajar begitu saya tengok yang kesian. Muka-muka baik semua. Muka korang yang lagi jahat gitu. Yalah, don't judge the book by its cover tu lah kan. Muka buruk hati baik ke dia baik tak? Betul tak? Mengaku bermuka buruk. Tak apalah. Sebenarnya orang yang tak lawa mengaku diri dia tak lawa, maka orang tu lawa. Dengar saya begini, mati di sini. Orang yang tak lawa rasa diri dia tak lawa. Orang yang lawa rasa diri dia lawa, orang tu tak lawa. Orang yang lawa rasa diri dia tak lawa, Allah lawa. Orang yang buruk rasa diri dia lawa, Allah buruk. Faham tak? Jadi lebih merendah diri. Iya. Disebut pasal syukur. Banyak orang sebagai ini orang mencatat tidak pada kita mata. Soalan pertama nak tanya. Saya nak suruh siapa jawab macam belum. Itu yang mana cakap tanya. Yang belakang lah. Ceramah lah. Jangan yang tanya dalam Facebook, kenapa terlambat hari depan?
Jadi mana kata yang pertama alhamdulillah. Alhamdulillah berjaya dalam urusan kami. Kedua, dalam hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Siapa bagi? Yang ketiga, perbuatan kita mestilah melambangkan kedudukan kita kepada yang bagi nikmat. Sembahyang jaga. Sebut syukur alhamdulillah. Tahu siapa bagi nikmat tak kita sembahyang. Apa guna? Cinta mahabbah kepada Allah Taala, jaga solat. Orang lelaki yang prepare. So nak kahwin besok kan jadi imam dalam rumah. Orang lelaki dia jadi imam kurang seminggu sekali. Tak confident maghrib bawa zuhur. Solat tak bunyi. Zuhur. Allahu Akbar. Ramai sebab zuhur. Tapi yang training itu bulan malam ni itu bermaksud ya betul lah. Iya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri masa tu suamiku.
Now everyone can fly. Oh iya, selama itu sampai kerja bahasa Korea sikit. Saya tanya macam mana nak cakap sama pagi. Sedang saja Pak yang memandu pelancong 7 tahun duduk di Indonesia. Saya tanya cakap selamat pagi, senang saja Pak. Anak saya, oh selamat petang, anak saya, okey. Selamat malam, anak saya, sama. Hanya pagi, petang, malam, sama, semua selamat. Hanya saya kan. Lepas tu saya tanya, kalau nak tanya apa hari orang, Allah nak minta orang, kan saya confident. Tunggu dekat sebelah bawah tanah tu, banyak kita saya bersyukur. Hanya saya dengar bahasa Korea, lepas tu baca subtitle. Wow. Tapi itu memang patut ada luka sebab bahasa Melayu itu betul sangat sini. Oh, Malaysia tak cakap macam tu. Dah makan ke betul? Betul. Mari nak makan sama. Okey kan? Ingat. Dia makan ke betul? Berenang-renang di tasik Cini sambil menangkap si ikan sepatu. Sudah lama berdiri di sini, sampai sekarang air tak dapat. Lama dah beli sini, abang.
Tokan keluar satu cokok dan tembak tokan lagi. Dengki sama artinya mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan kepada orang lain. Dan yang ketiga, jangan sombong. Itu sebab jumpa pensyarah, jumpa cikgu, cikgu nak minta tolong, jumpa dengan diri, jangan sombong. Kalau orang boleh hidup tanpa malaikat, boleh tak? Pensyarah takkan nak pensyarah kalau mungkin dia tak ada. Mungkin takkan nak mungkin kalau cikgunya tak ada. Jadi jangan sombong. Jangankan hidup, mati pun tak miskin. Kalau orang mati kan miskin, pasti hidup lagi orang. Dengan doa lagi berakhirat serta kubur betul. Jangan sombong. Saya pernah ceramah dekat Kelantan tu, naik kapal terbang, orang duduk sebelah saya. Nak ceramah kat Keterek masa tu. Dia duduk sebelah saya cakap, kecil kapal terbang ni. Sombong dah. Kalau besar kapal terbang ni, kau buang tempat duduk betul semua. Syukur naik kapal terbang sampai di Kelantan 1 jam dah sampai. Orang tu tengok naik bas 9 jam baru sampai. Tanya orang yang di Kelantan. Saya cakap dia berjalan. Tergasuk-gasuk kepada dengan ini bas sampai. Berapa kali dia pun sampai. Orang naik bas, syukur naik bas sebab boleh tidur.
Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita takkan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni dulu pakai hasad dengki. Dan Nabi sebut barang siapa yang hasad, boleh sesungguhnya hasad boleh memakan amal kebaikan, mengapi memakan kayu, hilang amal kebaikan kita, jadi hina kita, jatuh maruah kita. Itu sebab jangan dengki. Dan tidak yang ketiga, jangan sombong. Orang yang sombong hilang maruah, dihina sepanjang zaman. Contoh, siapa Fir'aun? Kenapa Fir'aun sombong? Sebab dia tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah pada penyakit gaul, tak pernah pada penyakit buah pinggang, darah tinggi macam mana, Zika, cikungunya, tak pernah. Dia malahan nyamuk pun tak pernah gigit Fir'aun. Fir'aun gigitnya mati. Kagak-kagak akhirnya mati tergelap dari sabda berikut-ikut. Kedua, yang sombong Qarun sombong sebab apa? Sebab kaya. Dia ada banyak budak, kunci menyimpan budak, dan budak yang menyimpan harta dia ni, kuncinya budak dia saja, kuncinya saja memerlukan 70 ekor unta bawah. Punya kaya. Akhirnya Qarun mati, tertimbus di dalam tanah bersama dengan harta kekayaannya di tanah Arab. Itu yang kira orang baik pernah mencari harta karun di Aido, memang hidup. Dan yang ketiga contoh sombong adalah Namrud, sombong dengan kekuasaannya sebagai raja. Dia berasa dia besar sangat, akhirnya Allah Ta'ala hantar seekor nyamuk masuk dalam telinga, mati sebab dia nyamuk seekor yang kecil. Jadi kalau siapa yang rasa tak nak mati macam Namrud, kalau datang macam syaitan nak pergi, buka pintu, masuk nyamuk menjadi detik dan telinga kau tahu. Okey, biasa cukup katakan boleh tidur dah. Alhamdulillah. Saya takkan marah kalau ada yang tidur, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tak nak pula perempuan kadang-kadang dia tercapai, dia tidur lewat, dia buat assignment untuk anak-anak, mungkin dia nak ajar rancang kan, di samping dia mentelaah apa-apa yang di dalam online shopping itu. Dia kena malam, bila dia nak tidur, ada nur di wajah perempuan sebab dia bawa buka WhatsApp. Aduh, bodoh-bodoh. Tetapi orang perempuan rasa susah nak tidur. Pasal perempuan payah nak tidur macam orang lelaki. Orang lelaki nampak
Ustaz